Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yadayi sa'ah fa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan al-muhtaram ila syekhuna wa sadiquna minal mus. Syaraftu bil liqa'ikum. Atamanna kulla khairan insyaAllah. Hampa faham? Tak faham. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kerana dengan keizinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, sekali lagi Allah taala mengizinkan kita bertemu pada malam yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan kerana Allah, dan insya-Allah kita akan berpisah dalam keadaan kita akan melaksanakan suruhan dan perintah Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi Allah yang bersifat sementara ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya supaya kita tergolong daripada golongan hamba Allah yang tidak akan menyesal, yang tidak akan rugi di saat kita kembali bertemu dengan Allah di dalam mahkamah qadi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya kasihi, malam ni kita sambung pengajian kita melalui kitab Mustika Hadis. Pada hadis yang ke-7 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, isnaduhu sahih. Baik hadirin yang saya kasihi, hadis ini menceritakan kepada kita hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita pernah cerita dah tentang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah ni. Dia adalah salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis, mengambil hadis daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini juga dikenali sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni bahasa kita ni orang panggil ahli sufi. Dia ni tuan-tuan, hidup dia tak sama macam orang lain. Kehidupan harian dia tuan-tuan tak sama macam kehidupan manusia yang lain. Orang lain tuan-tuan ada rumah tidur kat rumah, tapi Abu Hurairah ni hadirin sekalian, dia tidur di kaki lima Masjidun Nabawi. Kadang-kadangnya tuan-tuan dia duduk lama di bawah pohon pokok dalam keadaan menjaga seekor anak kucing yang dia letak tuan-tuan di atas pokok, tunggu takut jatuh. Ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Nabi Abu Hurairah ni hadirin sekalian adalah sahabat Nabi yang banyak menghafaz hadis ataupun mengambil hadis daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tiap-tiap umatku, kata Nabi, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Illa man aba, melainkan golongan yang enggan, melainkan golongan yang enggan untuk memasuki syurga. Qalu, maka bertanya sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah golongan umat kamu yang enggan untuk memasuki syurga? Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa dari kalangan umatku, kata Nabi, yang sentiasa berdiri tegak memberikan ketaatan kepadaku, maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Wa man asani, dan barang siapa dari kalangan umatku, kata Nabi, yang sentiasa derhaka lawan tentang aku, enggan kepada mematuhi arahan dan suruhan aku, faqad aba, maka merekalah golongan yang enggan, yang tidak mahu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya kasihi, hadis ni ringkas dan mudah dipahami oleh kita hadirin sekalian. Tetapi tidak semudah untuk kita mengamalkan dan menjiwai hadis yang ringkas ini. Walaupun Nabi SAW menjawab kepada sahabat-sahabat Nabi, bila sahabat-sahabat Nabi tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah dari kalangan umat Islam yang tak nakkan syurga? Sebab yang kita tahu ni hadirin sekalian, teruk macam mana pun kita, jahat macam mana pun kita, bila orang mai tanya, hang ni jahat teruk sangat, kuat minum marak, kuat buat maksiat, tapi kalau hang mati, hang nak syurga ke nak neraka? Mesti kita akan pilih syurga. Walau jahat macam mana pun tuan-tuan, minta buat pilihan, dia pilih syurga. Tapi hadirin sekalian, dalam keadaan ini sahabat Nabi jadi pelik. Dia tanya, wahai Rasulullah, kamu kata kepada kami semua dari kalangan umat-umat kamu akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga, melainkan golongan yang enggan untuk memasuki syurga. Siapakah golongan bodoh yang enggan masuk syurga ni, wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, kalau kamu nak tahu golongan yang nakkan syurga dan golongan yang tak maukan syurga, bukan merujuk dan menilai hanya pada lidah pengakuannya sahaja. Tetapi kalau kamu nak menilai ataupun nak melihat siapa yang nakkan syurga dan siapa yang tidak inginkan syurga, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa dari kalangan umatku yang hidup dia sentiasa mematuhi dan mentaati suruhan dan perintahku, maka merekalah golongan yang nakkan syurga. Wa man asani, dan barang siapa dari kalangan umatku yang enggan ataupun derhaka kepadaku, yang tak mau mentaati suruhan dan perintahku, faqad aba, maka merekalah golongan yang tak maukan syurga. Sebab tu hadirin sekalian, apapun kita nak menilai ni, ulama sebut dah, penilaian melalui lidah dan mulut ni bukanlah penilaian yang muktamad. Kerana kalau kita melihat pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan, bila kita sebut sahaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti ada dalam kepala kita al-a'immatu arba'ah. Keempat-empat imam yang besar ni mesti ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Syafi'i, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Jumhur mereka bersepakat mengatakan iman ni hadirin sekalian, al-lafzu bil lisan, mesti lafaz daripada lidah, wa tasdiqu biqalbi, kemudian dibenarkan pada hati, wa a'malu bi jawarih au a'malu bi arkani. Iman ni mesti tergolong tiga benda. Yang pertama, lafaz pada lidah, pengakuan pada lidah. Sebab tu kita duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap ni hadirin sekalian, bukan kata orang Islam je hari ni pandai mengucap. Bahkan tuan-tuan, golongan al-mustasyriqun, golongan mustasyriqun ni tuan-tuan, golongan orientalis, bukan kata reti mengucap je hari ni. Bahkan ada dah golongan orientalis hari ni hadirin sekalian yang sudah menghafaz 30 juzuk Al-Quran.
Ada dah dari kalangan Yahudi, golongan orientalis ni tuan-tuan, yang menghafaz puluhan ribu hadis Nabi. Mereka boleh baca Al-Quran, mereka boleh berbahas macam kita berbahas tentang ilmu agama Islam. Tetapi tuan-tuan, bukan menilai keislaman dan keimanan mereka itu hanya pada lafaz ataupun syarahan mereka semata-mata. Kerana iman ni mesti merangkumi 3 benda. Dia mesti tuan-tuan bersepadu 3 benda. Lafaz dengan lidah, maknanya cakap kita ni tuan-tuan mesti seiring dengan apa yang kita yakini pada hati. Kalau cakap kita lain, bunyi cakap tu baik, tapi hati tak betul, ini bukan iman tapi munafiq. Dan bila tuan-tuan dia cakap seiring dengan hati, percakapan kita tu biar lahir daripada apa yang kita yakini, kita benarkan pada hati. Kemudian tak cukup dengan lafaz lidah sahaja, tak cukup dengan yakin pada hati, maka kita wajib tuan-tuan mengamalkan apa yang kita yakini, wajib kita melaksanakan apa yang kita tuturi melalui amal perbuatan kehidupan kita. 3 benda ni barulah tuan-tuan penilaian Ahlus Sunnah wal Jamaah menggariskan sempurnanya iman. Kalau hanya lafaz sahaja, baca Quran sahaja tapi tak amal Quran. Hari ni ramai orang duk kaji Quran, tapi kaji Quran ikut kepala otak sendiri. Sebab tu muncul tuan-tuan, Dajjal sebelum Dajjal yang bernama Kasim Ahmad. Ni geram lama dah. Tuan-tuan, Nabi sebut dah akan muncul Dajjal sebelum munculnya Al-Masih Dajjal. Akan muncul Dajjal, kata Nabi, sebelum lahirnya Dajjal bermata satu. Apa kerja Dajjal sebelum Dajjal mata satu ni? Dia akan tuan-tuan yang pertama sekali mendatangkan kekeliruan kepada umat Islam berkaitan dengan Islam. Hari ni dah jadi. Tak apalah tuan-tuan ni orang cerdik pandai. Orang rajin mengaji, tiap-tiap maghrib mengaji, tiap-tiap maghrib mengaji, kalau lagi tak tahu. Rajin mengaji, kita tak terpengaruh dengan Kasim Ahmad. Tapi ramai di sana tuan-tuan orang yang terpengaruh dengan dia. Orang cerdik pandai, pangkat besar-besar terpengaruh dengan dia. Kasim Ahmad. Ingatkan mampu, dia orang tua ni hidup lagi pun. Dulu buku dia 1998. 1996. Apa? Dah diharamkan dah. Hadis, penilaian semula kepada hadis. Dah diharamkan dah. Dah buku dia diharamkan. Ingat bertobat dah. Rupanya buka balik. Keluar balik suara dia hadirin sekalian. Bahkan dia ni tuan-tuan dijemput untuk memberikan pencerahan, memberikan pandangan berkaitan dengan Islam dalam Astro, dalam TV. Dan dia pula boleh bebas tulis tuan-tuan dalam akhbar, dalam majalah. Ni berat negara kita ni. Orang yang macam tu hadirin sekalian, yang kata hadis ni bukan sumber. Hadis ni bukan sumber daripada kalangan orang Islam. Orang yang macam tu tuan-tuan boleh diberikan ruang yang cukup komersial, yang cukup selesa untuk bagi fatwa tentang soal agama. Kita ustaz-ustaz cerai ni tuan-tuan, kalau mengajak tuan-tuan kena ada tauliah, tak ada tauliah kena tangkap. Orang tua tu bukan kata tak ada tauliah, merapu-rapu cakap agama tak kena tangkap, hina Nabi. Kita tuan-tuan mengaji bukan nak kata kita hebat, ustaz lain. Sini Ustaz Yusaini pernah hampir kena tangkap saya ni. Tu jahat tempat apa ni? Orang main mengajak daripada jauh pergi pergi tangkap. Kerana tak ada tauliah. Orang yang macam ni ada minta tauliah cakap agama. Ni teruk songsang tuan-tuan negara kita. Tak ada tauliah boleh cakap agama. Cakap agama bercanggah 360 darjah dengan soal sebenar agama. Tapi bagi ruang, dapat ruang, selesa hadirin sekalian. Sebab tu hadirin sekalian, Nabi sebut dah. Iman ni bukan menilai kita pada pertuturan sahaja, tapi mesti merangkumi 3 benda. Sebab kita mengaji tuan-tuan, bila nak mengaji bab iman, kena kata ulama tauhid, kena kenal akan Allah tu dulu. Nak mengaji ilmu agama, sebab tu ulama susun dah. Mu nak mengaji kitab fiqh boleh, nak mengaji kitab hadis boleh, nak mengaji usul fiqh boleh, nak mengaji mustalah hadis boleh, tapi kamu kena mengaji usuluddin tu dulu. Biar kenal Allah itu dulu, baru kamu kenal ilmu agama. Kalau kamu tak kenal Allah, kamu dah pandai syarah lubang-lubang cabang-cabang agama, sebab tu kamu boleh bawa kepada makna yang salah. Ni ulama sebut dulu. Kami ingat tuan-tuan pengalaman mengaji di bumi Yaman. Kita tuan-tuan macam-macam buat nak pergi ke Yaman, pergi nak mengaji.
Bila nak ngaji bumi Yaman, hadirin sekalian, saya dulu tuan-tuan jual ikan masin, kumpul duit nak pergi Yaman. Buat kutipan, pergi ke Yaman. Pergi ke sana tuan-tuan jumpa syekh nak ngaji ilmu tauhid. Puak syekh tuan-tuan, syekh besar di Sana'a ni nak ngaji tauhid. Dia nak ngaji tauhid, kita pun tuan-tuan belilah kitab tauhid yang dia buka. Nak talaki dengan dia. Pergi-pergi menghadap dia, kata nak ngaji apa ni? Kata nak ngaji tauhid dengan syekh. Dia kata tak boleh, pergi balik. Kita duk tinggal anak bini, dia suruh pergi balik tuan-tuan. Kata balik, aku tak mau ajar hampa ilmu tauhid, ilmu Tuhan tak mau ajar. Kata pasal apa syekh? Kami mari sini merentasi laut Cina Selatan, macam-macam jenis laut kami rentas nak mengaji dengan syekh. Tiba-tiba dia halau balik buta-buta yang tu. Dia kata aku kalau boleh lah, kalaulah bukan kerana aku ni dah terikat dengan Allah Ta'ala, maka seorang pun aku takkan mengajak hari ni. Kita kata pasal apa syekh? Kami mari nak ngaji. Bukankah Nabi sebut orang yang paling baik man ta'allamal Quran wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran kemudian ajak pada orang lain. Syekh ni kata apa? Aku tengok manusia lo ni pelik. Kalau kamu nak mengaji betul boleh. Kalau kamu nak mengaji, kamu kena ikut adab pengajian tu sebenarnya. Nak mengaji ilmu apa pun boleh aku ajar. Nak mengaji ilmu tauhid pun boleh. Tapi paling kurang kamu kena mengaji, menghabiskan masa 10 tahun dulu menghabiskan ilmu adab. Nak mengaji tauhid boleh kat aku, kata syekh. Tapi paling baik kamu habiskan masa 10 tahun untuk habis mengaji ilmu adab tu dulu. Sebab hari ni ramai orang alim, cerdik ilmu tauhid, cerdik ilmu hadis, tapi ilmu adab tak ada. Bila dia dah khatam kitab hadis, dia dah rasa dia pakar hadis, dia dah pandai hadis, dia pula terror takhrijkan hadis, maka habis ulama-ulama dia tibai. Tak ada ilmu adab. Ni syekh tuan-tuan, alim. Sebab tu nak buat macam mana syekh, kami ni takut mati 10 tahun takut tak dan. Syekh kata tak apalah, aku mengajak dalam keadaan naqisah, dalam keadaan tempang. Aku mengajak dalam keadaan tak berapa seronok. Kalau nak aku mengajak kamu dalam keadaan seronok, suka aku tengok muka hampa nak mengaji dengan aku, hampa habiskan 10 tahun dulu mengaji ilmu adab. Ulama-ulama dulu macam tu, nak ambil hadis daripada seorang perawi hadis, berjalan tuan-tuan sampai 4 tahun. Ni ulama dulu. Nak ambil hanya satu hadis yang sahih daripada seorang perawi hadis, maka berjalan merantau musafir sampai 4 tahun. Dah sampai 4 tahun, sampai kat tuan-tuan qaryah tu, sampai kat kampung tu tanya, mana syekh ni, mana ulama ni, kami nak ambil hadis pada dia, ulama hadis. Orang ni kata pula, la ilaha illallah, baru sahaja dia telah meninggal dunia. Dah berjalan 4 tahun meninggal dunia, hadirin sekalian. Orang kata, kalau kamu nak buat apa jumpa dia, kami nak ambil hadis daripada dia. Kalau kamu nak ambil hadis, dia ada seorang anak murid dia ni alim, dia sayang, mengaji dengan dia dari kecil, sampailah dia mati duduk kat riba dia. Maka pergi pula cari anak murid dia. Pergi kampung anak murid syekh ni, tanya pula, dia kata dia baru saja musafir, merantau mencari seorang ulama hadis, kerana dia pun nak mengambil hadis daripada ulama. Tu dia hadirin sekalian. Oh, lah ni kita tak ada dah. Kita lah ni semua yang segera, semua cepat belaka. Ilmu adab tak ada. Orang yang mengaji agama pun tak ada ilmu adab, yang ni yang tak erti agama lagi tak beradab. Tapi kadang-kadang pelik manusia lah ni. Dia tak takut cakap. Kita kadang-kadang ada syekh depan terketak nak cakap tuan-tuan. Syekh kami ni jenis yang suka pidato. Bila dia tuan-tuan nak mengaji, dia baca satu hadis, syarah. Dia suruh kita pula syarah. Kita nak syarah depan dia. Jenuh susun tata bahasa Arab, susun ayat, susun kalimah, susun kata-kata. Dia suruh syarah. Kemudian semayang dia tak mahu jadi imam, dia tolak kita jadi imam. Oh, mula mengeletak tuan-tuan, huruf alif pun tak nampak. Kita duk talaki dengan dia. Duk ambil tuan-tuan sanad baca Quran dengan dia. Naik jadi imam, dia tolak kita. Tu di sana kita lah ni duk. Kita tengok orang cebeh sikit, kita tak bagi naik jadi imam. Kita duk ngaji lah, ngaji teruk tuan-tuan. Teruk. Ambil sanad. Salah. Salah. Bila nak ambil doa seminggu tuan-tuan.
Beza alif dengan ain. Alif dengan ain tuan-tuan nak sebut sifat hurufnya, makhraj huruf berbeza, Allah lama. Tapi imam dia tolak kita. Imam mayangan dia tolak kita. Kita jadi imam nak baca kuat mengeletak tuan-tuan. Mengeletak. Nyari kita pun ada sikit darah pendekak, pembangkang, kalau tidak terkencing. Orang no tak boleh. Bab tu hadirin sekalian. Bab tu Nabi SAW sebut jelas. Jelas hadis Nabi sebut. Ramai orang nakkan syurga, tapi betulkah diri itu membawa ke arah syurga? Mulut ni bukan semata-mata untuk menilai seseorang itu iman ataupun syurga. Ulama sebut dah nak mengaji apa pun biar kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah tu dulu. Bila kenal Allah, maka dia akan tahu sifat diri dia tu sebagai hamba kepada Allah. Dia kenal Allah, dia kenal diri dia. Mengaji tauhid usuluddin, kenal Allah, baru kamu tahu kamu tu hamba sahaja, hina kamu di depan Allah Ta'ala. Sebab tu bila mengaji tentang Allah, tuan-tuan sebut je Allah, kata ulama, tuan-tuan boleh rujuk dalam satu kitab, Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, yang dikarang oleh seorang ulama, Asy-Syahid Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab Hidayatus Salikin ni hadirin sekalian, diambil satu kitab terjemahan daripada satu kitab yang bernama Bidayah wan Nihayah, yang dikarang oleh kitab apa? Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab apa? Mukhtasar min kitab Ihya Ulumuddin. Bidayah wal Hidayah. Bidayah wal Hidayah. Bidayah wan Nihayah, kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, sirah tarikhul Islam. Bidayah wal Hidayah. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Mukhtasar min Ihya Ulumuddin. Bidayah wal Hidayah. Ma'ruf hada? Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Kitab ni diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang bernama Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Tuan-tuan tengok bab yang pertama, dia cerita tentang Allah. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Asy-Syahid, dia kata sebut je Allah, mesti datang kepala kamu kenal Allah tu apa. Bila kamu sebut je ilmu tu dan kamu faham semua ilmu yang kamu nak sebut tu semua daripada Allah, maka kamu akan nampak Allah tu dulu dan kamu mentafsirkan ilmu tu dalam keadaan kamu anggap ilmu tu Allah yang punya. Ni ilmu adab. Dan mengaji tauhid kita kenal Allah. Nak syarah apa pun tak nampak orang lain, kita nampak Allah. Bila sebut Allah, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, apa yang kamu nak buat, bila sebut sahaja perbuatan yang kamu nak buat, kamu tu hamba pada Allah. Yang kamu nak buat tu pun kerana kamu nampak Allah. Macam mana Allah? Allah, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, kata dia Allah ini wahidun la syarikalah. Sebut je Allah, Allah wahidun ataupun wahdahu la syarikalah. Allah itu esa, tiada sekutu baginya. Bila kita nak syarah apa pun tuan-tuan, dalam kepala kita tahu Allah itulah Tuhan yang esa dan haram menyekutukan Allah dengan satu benda pun. Kadang-kadang dalam kita mensyarahkan ilmu pun tuan-tuan, kadang-kadang kita sekutukan Allah. Kita mensyarahkan ilmu dalam keadaan kita tak esakan Allah, tapi kita hanya semata-mata mengesakan ilmu yang ada pada dada kita. Ni kata Syekh kami. Sebab tu kena mengaji Allah tu dulu tuan-tuan hadirin sekalian. Sebut je Allah, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, maka akan datang kepada kamu pengetahuan kamu tentang Allah. Yang kedua, Allah itu fardun. Fardun la nadhiralah. Allah Ta'ala itu tunggal, tiada bandingan baginya. Allah Ta'ala itu tunggal, tiada bandingan baginya. Kamu nak mengaji, kamu nak syarah, kamu nak kupas, kamu nak bahas, dalam keadaan kamu faham Allah itu tunggal, tiada bandingan baginya. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Asy-Syahid,
Kata ulama ni sebut je Allah. Kamu nak syarahkan apa pun, kamu nampak Allah. Bila nampak Allah, kamu kenal Allah tu apa? Allah ini azaliyun la bidayatalah. Allah Ta'ala itu azali, sedia ada dah. Allah Ta'ala ni sedia ada dah. La bidayatalah, tiada permulaan baginya. Allah Ta'ala tu apa? Yang keempat kata Abdul Samad Al-Falimbani Al-Syahid, Allah Ta'ala itu bila sebut je Allah, kita akan nampak Allah ini sarmadiyun la nihayatalah. Allah Ta'ala itu kekal, tiada penyudah baginya. Paling kurang kamu khatam tu dulu. Paling kurang wajib kamu kenal Allah, nampak empat benda. Wahidun la syarikalah, fardun la nadhiralah, azaliyun la bidayatalah, sarmadiyun la nihayatalah. Bila kamu kenal Allah Ta'ala dalam keadaan macam tu, apa yang kamu nak buat dalam keadaan kamu terikat dengan sifat Allah yang kamu kenali. Ni bab tak kenal Allah tu kita sombong. Dia tuan-tuan bukti tak kenal, dia kata orang yang berselawat itu terlalu taksub dan mengagung-agungkan Nabi sampai berlebih-lebihan. Dia kata Quran ni rujukan, dia terima Quran rujukan, cuma dia tolak hadis. Gila. Benda ni pernah laku tuan-tuan zaman tabi'ut tabi'in. Zaman tabi'in pun pernah berlaku, zaman tabi'ut tabi'in pun pernah berlaku. Tuan-tuan, antaranya pada zaman ketika mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan radhiyallahu anhu, maka pada waktu tu Allah Ta'ala uji pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan golongan-golongan yang anti hadis ni lah tuan-tuan. Bila berdebat antara ulama berdebat dengan golongan anti hadis ni, sampai ke tahap tuan-tuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz panggil pok-pok yang tak mau hadis ni, tolak hadis. Bila panggil orang-orang yang tak mau pada hadis, berbahas tentang bab solat dia. Dia kata, kamu solat? Ya, kami solat. Kenapa solat? Kami solat kerana Allah Ta'ala suruh kita solat. Allah Ta'ala suruh solat. Habis tu kamu semayang zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Allah ada sebut 4 rakaat dalam Quran. Dia kata tak ada. Habis tu hang semayang 4 rakaat berapa? Kalau bukan hang ambil cara dan sifat solat itu daripada Nabi, maka hang tak boleh solat. Tu duduk ngangah. Balik macam tu ya tuan-tuan. Ni yang puak-puak ni dia kata tuan-tuan bukan aurat. Rambut perempuan bukan aurat. Tuan-tuan kalau percaya, rambut perempuan apa hujah dia? Karena kalaulah rambut wanita itu aurat, kata apa ni? Al-Celaka tu apa nama dia? Tak ingat dah nama dia. Apa dah? Kasim. Kasim Baba. Tuan-tuan, orang macam ni maki dia dapat pahala. Ustaz bawa keluar fatwa baru ni. Ulama sebut tuan-tuan, Allah Ta'ala mencelakakan Abu Lahab. Apa nama Abu Lahab sebenarnya? Apa nama dia? Apa nama dia? Abu kok kitab sirah dah. Abu Lahab ni gelarannya siapa gelaran? Allah. Ulama sebut nak sebut nama dia ke ataupun mana lebih afdal? Nak sebut nama dia ataupun gelaran yang Allah bagi gelaran celaka pada dia ni? Abu tabbat yada abi lahab wa tab. Nak sebut apa? Ni. Apa ni? Celaka ni. Ulama sebut panggil dia celaka lebih afdal berbanding dengan nama dia. Pasal apa? Yang menggelar ni tuan-tuan adalah Allah. Faham ni? Tuan-tuan tengok dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Mana' Al-Khattan, Mubahis fil Ulumil Quran. Al-Makhluk tu pun samalah. Dia kata tuan-tuan, perempuan ni tak payah tutup kepala, tak payah tutup rambut, tidak aurat. Kalaulah rambut tu aurat, bermakna tiadalah daripada rukun wudu itu sapu rambut. Memang tak ada rukun wudu sapu rambut. Dia bodoh. Ada?
Ada tak rukun wudu sapu rambut? Ada ke? Tak ada sapu kepala, itulah dengung. Nak cakap tentang agama, ngajilah dulu. Sapu rambut memang tak ada, tapi sapu kepala. Yalah, rambut tu atas kepala ustaz. Tak apalah. Dia kata kena. Kalaulah rambut itu aurat, kenapa wudu kena sapu kepala, kena rambut? Nak buka pula. Makna Allah dah suruh tutup, lepas tu nak ambil wudu, kerana nak sembah Allah dah buka pula. Kan bodoh. Ni guna kepala otak logik dia, tuan-tuan. Kalau macam tu tak payah pakai baju lah, bogeh lah. Pasal apa? Kerana nak mandi wajib, wajib kenakan air di seluruh badan. Makna bogeh, tak payah tutup langsung. Bogeh. Nak ikut kepala otak, logik dia. Tuan-tuan puak-puak ni dia rasa dia lagi pandai pada Allah Ta'ala. Yalah, sebab tuan-tuan di belakang dia ada Tun Dr. Mahathir. Boleh sebutkan ni? Terlupa tanya dulu tadi. Ha? Boleh nak? Boleh. Saya kena tangkap aku. Hampa boleh. Saya yang kena saya. Sekurang-kurangnya kalau kena pun pergi melawat bawa pisang mah pun jadilah. Ni sampai tak ambil tahu langsung tu yang ustaz terasa kadang-kadang tu. Hampa sebelum sampai telefon ustaz, malam ni bagi baiknya. Kena ustaz hampa sampai melawat pun tak pi. Baik hadirin yang saya kasihi. Batu hadirin sekalian, ini tanda-tanda tuan-tuan nak kiamat dah dunia kita ni. Ini tanda-tanda tuan-tuan membuktikan bahawa wajibnya kita hari ini dalam negara kita berjuang. Batu tu kita lawan dengan puak-puak ni hadirin sekalian. Lawan ni biar ada hujah. Kita bukan lawan kerana tok nenek moyang kita dulu lawan. Pasal apa hang lawan puak-puak ni? Bak ayah saya dulu wasiat dia. Kalau hang lahir kat dunia ni hang tak sambung perjuangan aku lawan puak-puak ni, hang bukan anak aku. Bukan sebab tu. Tapi kita lawan kerana hujah. Biar kita lawan tuan-tuan ada asas kerana Allah kita lawan. Kalau dah tahap macam ni lah tuan-tuan, tak lawan ni haram lah hukumnya. Tuan-tuan, ni bukan kita membicarakan soal penghinaan kepada bangsa kita. Ni bukan kita membicarakan penghinaan kepada keturunan tok nenek moyang kita, negara kita. Ni bukan tuan-tuan orang menghina kita punya bendera. Orang pergi bakar bendera kita, kita marah. Ni penghinaan kepada seluruh umat Islam kerana mereka menghina Nabi SAW. Nabi SAW sebut kalau kamu nak tahu ahli syurga, mereka ini adalah man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat pada aku. Taat pada Nabi. Nabi suruh. Kata Nabi, orang yang taat pada aku yang nak bagi syurga ni bukan Nabi, Allah. Sebab tu dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut dah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka hendaklah wajib kamu ambil. Dia kata tak ada ayat Al-Quran yang suruh ikut Nabi ni. Banyak ayat Quran, tapi dia ni mengaji Quran ke tak tahu, tapi sebut Quran. Dalam ayat lain Allah sebut an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu kata Allah aula paling utama kepada seluruh umat Islam berbanding manusia yang lain. Allah Ta'ala suruh kita mengaulakan Nabi, mengutamakan Nabi berbanding orang lain. Kan ada ayat Quran. Utamakan Nabi ni dalam urusan apa? Fi umuri kulliha Allah Ta'ala sebut. Dalam semua urusan kena utamakan Nabi itu dulu. Urusan dunia dan juga urusan agama. Hari ni kita ikut Nabi dalam urusan solatnya. Kenapa? Agama. Tapi urusan dunia kita tak nampak itu urusan agama. Kita nak tuan-tuan bahagikan harta pusaka kita, kita tak ikut bab faraid. Kita nampak harta pusaka tu, harta benda yang kita boleh kedarah, kita nak hidup. Kita tak nampak. Tapi semayang kita ikut Nabi. Kenapa ikut Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi suruh semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Semayang kita ikut cara Nabi. Zakat haji semua ikut cara Nabi. Puasa ikut cara Nabi SAW. Hidup kita kat dunia tak mahu ikut cara Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala suruh an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi ini perlu diutamakan bagi umat Islam ke atas seluruh manusia yang lain. Sebab tu kita berjuang ni bukan kerana ikut tok nenek moyang, bukan kerana bangsa, tapi kerana mengutamakan suruhan Nabi. Sebab puak-puak ni dia kata tak ada ayat Quran.
Orang yang berselawat pada Nabi itulah bukti mengagungkan Nabi sampai ke tahap yang orang kata apa, berlebih-lebih mengagungkan Nabi. Selawat ni pun Allah Ta'ala yang suruh. Dia kata tak ada pun Allah Ta'ala suruh. Dia ni memang tak pergi khutbah Jumaat ke apa? Kita tiap-tiap minggu kita dengar kan Tok Khatib dia baca ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pernah dengar ayat ni? Kalau tak pernah dengar, Kasim Ahmad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tak pergi khutbah, tidur. Itulah duduk dalam negeri UMNO. Khutbah memang tak sedap, mesti lena punya. Saya ni mari pada negeri UMNO, khutbah kami ya Allah. Kadang katakan, takatlah kita ni letih, tuan-tuan takkan tiap-tiap hari Jumaat pagi-pagi nak bertolak pergi cari masjid kat Selangor. Duk menghadap jugalah Imam UMNO tu tuan-tuan, Allah. Dia baca Allah ayat Quran ada satu imam tu tuan-tuan kat tempat kami. Ni saya bawa 2 orang partner belakang tu. Tak percaya saya bohong tanya depa. Tu perawi tu siqah tu. Boleh dipercayai. Makan jaga, tak makan bawang. Boleh dipercayai. Baik hadirin sekalian. Tempat kami. Dahlah tempat tu kami terpaksa pergi sebab masjid tu paling dekat dengan sekolah. Nak bawa budak sekolah. Tuan-tuan tahun ni budak kami dah 120 orang. Kami hanya ada sebiji van tu pun orang sedekah. Nak beli bas tak mampu pergi sebab kutipan kat Ar-Rahmah ni tak orang bagi banyak-banyak. Kalau hampa bagi banyak-banyak, tuan-tuan tiap-tiap hari Jumaat kami semayang Jumaat di Selangor. Bosan tuan-tuan. La ilaha illallah. Saya tak faham wallahi apa benda dia khutbah. Khutbah apa Allahu Akbar. Yang baca pula Pak Imam tua. Baca tek jawi, prepare lah dulu. Kalau dah tahu hari tu dia nak berkhutbah, dia jadi Tok Khatib, bacalah 10 kali. Ni baru nak baca. Baca jawi. Lepas tu dia cari dia punya tek. Jadi tempat kami ni. Cari-cari dia tak jumpa mana punca. Dia dah baca habis, dia letak satu, baca habis letak satu. Last kali bercampur. Dia tak tahu. Muka surat tak ada. Dah mula dia baca balik. Dia baca ulang khutbah pertama balik. Tak mampu macam ni. Ni tempat kami tuan-tuan. Jenis tu. Dia kasih Ahmad ni, dia tak pergi semayang Jumaat apa. Duk selalu ayat tu mesti baca tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berselawat, Allah Ta'ala dan malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Siapa selawat? Innallah, sesungguhnya Allah wa malaikah dan juga seluruh para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah Ta'ala suruh kita solat, ada Allah solat. Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran, ada malaikat baca Quran, ada malaikat Allah arahkan baca Quran, ada Allah Ta'ala arahkan diri dia solat. Tak? Tuan-tuan carilah amalan yang kita buat, Allah Ta'ala pun turut buat. Hanya selawat pada Nabi saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi SAW. Dia kata tak ada tuan-tuan dalam Quran. Dia baca Quran mana ni? Gila. Tak tahu tuan-tuan ni hari ni nak lepas geram ya, sebab tak ada modal, lepas geram lah. Teruk kan tuan-tuan. Orang hina pemerintah. Pemimpin-pemimpin kita, pemimpin apa ni, pemerintah negara. Hina tak sampai 24 jam, mesti kena masuk penjara. Adam Adli. Dia hina. Dia tu pun satu jahil juga. Dia pergi hina, dia pergi turunnya gambar kawan tu, dia pergi pijaknya, marah.
Tuan-tuan kasih amat ni hina lebih teruk daripada tu. Dia hina Nabi. Dia hina agama. Orang yang paling Allah Ta'ala sayang Nabi lah. Kita ni tuan-tuan hanya tumpang di atas kemuliaan Nabi. Kalaulah bukan kerana Nabi, Allah dah jahannamkan bumi ni tuan-tuan. Dalam keadaan maksiat dosa yang banyak atas muka bumi kita ni. Mujuklah tuan-tuan ada juga umat Nabi yang sentiasa selawat kepada Nabi. Tuan-tuan kita ni tak mulia, kita hanya tumpang kemuliaan dari Nabi SAW. Mana ada tuan-tuan Nabi menumpang kemuliaan daripada sesuatu, kata ulama. Tetapi sesuatu itu yang berkaitan dengan Nabi akan menumpang dan meninggalkan kemuliaan kerana tumpang kemuliaan dari Nabi SAW. Kita umat Islam ni tumpang mulia Nabi SAW ya. Kerana Allah Ta'ala muliakan muka bumi ni, kerana satu batang tubuh pernah hidup dan berjalan atas muka bumi ni bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la uqsimu bihazal balad wa anta hillum bihazal balad. Allah bersumpah demi Mekah. Bukan aku muliakan Mekah itu kerana Mekah. Tapi kenapa Allah muliakan Mekah? Adakah Allah muliakan balad Mekah itu kerana Kaabah? Tak, bukan kerana Kaabah. Tapi kata Allah, aku muliakan Mekah itu kerana wa anta hillum bihazal balad. Kerana kamu wahai Muhammad ditakdirkan lahir di negara tersebut wahai Muhammad. Mekah tu mulia bukan semata-mata kerana Kaabah. Tapi Allah muliakan Mekah dan hari ini dunia muliakan Mekah kerana wa anta hillum bihazal balad. Kerana kamu wahai Muhammad lahir di negeri tersebut. Sebab tu kita ni tuan-tuan, apa ada pada kita? Kita bukan mulia kerana harta kita. Kita bukan mulia kerana nama tok nenek moyang kita masyhur. Kita bukan mulia kerana ilmu yang ada di dada kita. Semua ni kerana Nabi SAW. Tak reti pun kita nak baca hadis Nabi kalau tak ada Nabi. Dia kata ambil Quran je, tak payah ambil hadis Nabi. Ngarut dia kata. Kalau ambil hadis Nabi sebagai rujukan, maka kita sudah mensyirikkan Allah dengan hadis Nabi. Kepala bapak dia. Fahamkah kita Al-Quran tanpa Nabi? Sahabat-sahabat Nabi dengar Al-Quran daripada mulut siapa? Malaikat Jibril. Tak. Allah mengutuskan malaikat bawa wahyu Allah bukan bagi pada sahabat-sahabat Nabi. Malaikat bukan mengisytiharkan wahyu yang turun di hadapan seluruh umat Islam dah. Tapi Allah utuskan malaikat Jibril alaihi salam bawa wahyu Allah jumpa dengan Nabi. Dialah yang baca ayat-ayat Allah yang turun di hadapan Nabi SAW. Bila dia baca wahyu Allah Subhanahu wa taala yang baru diturunkan, maka Nabi lah yang menyebut wahyu ini kepada sahabat-sahabat Nabi. Bila Nabi sebut, sebutan Nabi itu adalah sunnah. Bodoh Kasim Ahmad. Dia kata Quran saja, hadis tak payah. Kenalkah kita Quran kalau tanpa mulut dan lidah Nabi SAW? Punya baral dia ni hadirin sekalian. Hari ni banyak karung maki dia dah, ya Allah. Ha? Dapat pahala. Ha. Banyak pahala hari ni. Tuan-tuan, nyarilah sekarang ni, nyarilah zaman lalu ni tidak ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Wallahi kalau Umar tu masih ada, hilang kepala dia tuan-tuan. Ada orang nama Umar sini? Ada? Kalau ada, aslah parang. Ha? Sekali kena tangkap. Ugutan, membunuh. Istilah buruh, hampa tak mahu kata ugutan membunuh. Biar hadirin sekalian. Itu yang ulama-ulama. Ilmuan-ilmuan. Mana pi? Yang duk pertahankan sunnah sangat tu mana? Yang duk marah berkelahi tuan-tuan tiap-tiap hari siang malam masuk YouTube, masuk CD, masuk TV, masuk dalam majalah. Sampai mengharamkan tuan-tuan di antara benda-benda bid'ah. Qunut tak boleh. Witir tak boleh. Doa ba'da solah tak boleh. Kenapa? Bid'ah. Kenapa? Takut sangat berlaku benda bid'ah. Kerana nak jaga tuan-tuan kemurnian hadis Nabi. Ni hari ni orang maki Nabi. Mana suara ni? Ini sebab Nabi SAW sebut dah ulama uhum syarruman tahta adimis samai. Akan sampai satu zaman kepada kamu kata Nabi, ulama uhum syarruman tahta adimis samai.
ulama lah yang akan menjadi orang yang paling hina bernaung di bawah langit Allah. Sahabat Nabi tanya, kenapa pula ulama orang yang paling hina bernaung di bawah langit Allah? Wahai Rasulullah, kata Nabi, min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Kerana disebabkan ulama lah, daripada ulama inilah muncul dan keluarnya fitnah kepada agama, wa fihim ta'ud, akhirnya kembali fitnah ini kepada mereka. Bila ulama jenis ni orang fitnah agama, tuan-tuan. Kita kata tak boleh ikut Kasim Ahmad, dia ni sesat, berdosa, kapiak nanti ni, ikut dia. Dia kata hadis tu bukan sumber. Dia kata ramai ulama-ulama tak kata pun, hang ulak dalam semut pandai-pandai pula. Ni ulama-ulama ramai duk masuk TV, dia tak kata salah pun. Dia tak kata sesat, hang yang bukan ulama pula kata sesat. Sebab ulama penakut tak mau cakap macam ni, tuan-tuan. Maka orang bertaut gantung pada dia. Ulama tak cakap. Ulama ni pula penakut. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar. Nabi SAW sebut, wallazi nafsi Muhammadin biyadih. Nabi bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah yang mana jiwa dan nyawa Muhammad itu dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'ah, kata Nabi, tak akan berlaku kiamat itu, kata Nabi, hatta yab'asallahu umara'a kadzibatan. Tak akan berlaku kiamat, kata Nabi, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan pemimpin yang kadzibatan, yang kuat cakap bohong. Tak akan berlaku kiamat, kata Nabi, sehinggalah Allah Ta'ala itu menghantar wuzara'a fajizatan, menteri-menteri dari kalangan kuat mengkedara harta benda haram. Wa arfa'a zalamatan, golongan-golongan yang mulia, orang kenal, masyhur golongan-golongan ni. Kenapa orang kenal dia? Wa arfa'a zalamatan, dia pegang jawatan-jawatan besar, orang kenal dia. Dia ni ketua pengarah ni, dia ni ketua pengarah ni, dia ketua sektor ni, dia ketua jabatan ni, masyhur orang-orang ni. Tapi tuan-tuan, zalamatan, mereka zalim menjalankan tugas mereka. Dan Nabi sebut wa qura'a fasaqatan. Takkan berlaku kiamat sehinggalah Allah Ta'ala menghantar wa qura'a fasaqatan, ulama-ulama yang fasiq. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dia sebut apa, hadirin sekalian? Man sakata 'anil haqq fahuwa syaitanul akhras. Ulama-ulama, orang alim yang ada ilmu tetapi membisukan mulut untuk berkata tentang soal kebenaran. Membisukan mulut ulama-ulama ni, dia simpan ilmu dalam dada. Kerana nak jaga satu puak, kerana nak jaga pangkat periuk nasi dia, maka dia membisukan mulut dia untuk menegur kesilapan dan kezaliman. Maka mereka lah, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, syaitan yang bisu. Bila Nabi sebut, tuan-tuan, takkan berlaku kiamat sehinggalah ada ulama yang fasik. Nabi SAW sebut, kalau kamu nak kenal mereka ni, jangan tengok pada jawatan mereka. Jangan tengok mulia, jangan kamu muliakan hanya semata-mata pangkat mereka. Jangan kamu muliakan kerana jawatan mereka. Jangan kamu muliakan kerana semata-mata ilmu mereka. Kalau ilmu pun, ada ilmu agama pun tetapi fasik, kata Nabi, wa qulubuhum antanu minal jif. Walaupun kamu nampak mulia, tetapi kata Nabi, wa qulubuhum, tetapi hati mereka itu antanu minal jif, lebih busuk daripada bangkai hakikatnya. Ni bukan saya kata, Nabi SAW sebut. Jadi dah hari ni, maknanya nak kiamat dah kita ni. Nabi sebut tak akan berlaku kiamat sehinggalah benda-benda tersebut berlaku. Hari ni tuan-tuan, sebab tu ada seorang ulama bertanya kepada seorang ulama. Dia kata, wahai tuan, wahai syekh, kepada siapakah orang yang paling layak kita doa? Orang yang macam manakah paling utama kita nak doa? Kata seorang ulama ni, yang paling utama, yang paling aula kita mendoakan adalah kepada raja. Orang yang paling utama kamu kena berdoa adalah kepada raja dan juga pemerintah. Kenapa? Kalaulah rosak raja, rosak pemerintah, maka semua akan turut rosak, termasuklah ulama.
Ulama pun akan rosak kerana duk mengampu raja dan pemerintah yang jahat. Maka kata ulama ni, doa kebaikan supaya pemerintah dan juga raja kita baik. Kalau dia baik, maka ulama pun baik, maka rakyat pun baik. Tuan-tuan tengok Brunei. Bila raja tu bagus, ulama sebelah dia pun bagus. Rakyat dia pun bagus, hadirin sekalian. Tuan-tuan, kami di Perak, saya salah seorang daripada jawatan kuasa yang dilantik untuk menyusun dan memandu draft syariah hudud. Kalau sekiranya Allah takdirkan kita menang di Perak, maka draft yang kami susun inilah yang kita akan bawa ke Dewan Undangan Negeri. Di tempat tuan-tuan ni, tempat tuan-tuan yang masuk jawatan kuasa tu saya dan juga Ustaz Siddiq Noor. Kami tuan-tuan dalam jawatan kuasa susun, pemandu, menyusun draft hudud. Duduk tebuk bedah bab hudud ni. Kita tuan-tuan dah draft dah. Kalau Allah takdirkan menang di Perak, maka kita akan terus. Benda pertama kita nak buat, kita akan bentangkan hudud. Sebab tu tuan-tuan, sebelum pilihan raya, kita nak perjuangkan yang tu dulu. Kita nak fahamkan masyarakat tentang hudud. Kita biar konsisten tuan-tuan. Kada dari kalangan tuan-tuan ni jangan sebut hudud tu dulu. Nanti pengundi kita lari. Tuan-tuan ada macam tu juga? Ada tok tua panggil saya dah bulan 4. Kena hudud. Tak boleh tuan-tuan. Ni benda Allah Ta'ala. Makna tuan-tuan, kita buat pejuang awal. Nak fahamkan musim pilihan raya, orang akan politikkan isu ni. Nak jaga masalah ni, maka kita ambil tempoh lama sebelum pilihan raya ni. Lambat lagi pilihan raya, kita jelaskan apa tu hudud tu dulu tuan-tuan. Baru ni pergi jumpa, buat lawatan dengan Tuan Guru Ni Aziz, ambil nasihat dia, kami nak draft hudud ni. Kemudian pergi jumpa Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob. Dia cerita pengalaman dia pergi jumpa dengan Kerajaan Brunei, tanya pasal hudud. Rupanya hadirin sekalian, sebelum Brunei nak laksanakan hudud, Brunei ni pergi jumpa dengan Kelantan dulu. Brunei ni rujuk Kelantan dulu. Sebab Kelantan ni dah siap dah. Draft hudud 1993. Sebab tu dia pergi rujuk. Tapi nak buat macam mana? Bila Brunei pergi rujuk Kelantan, dia lagi cepat boleh buat. Kerana sultan dia. Rupanya tuan-tuan, senangnya Brunei nak buat ni tuan-tuan bukan kerana Brunei tu tak ada UMNO. Tapi kalau ada UMNO kat Brunei, susah orang nak buat tu. Senangnya Brunei nak buat kerana tuan-tuan, undang-undang perlembagaan Brunei, suara sultan itu sebagai perlembagaan. Itu yang mudah. Cakap dia tuan-tuan, apa yang disebut, arahan dia, perintah dia, perkeliling apa benda yang dia keluar, dikira sebagai perlembagaan. Waktu kalau dia baik, ulama dia baik, rakyat dia baik, menteri-menteri dia pun baik. Sebab tu tuan-tuan, kita pemerintah jahat, rakyat pun jahat lah. Kita dah pening kepala. Tu main ulama jahat pula. Sebab tu Imam Sufyan As-Sawri, dia berdoa dalam khutbah dia. Orang marah. Sufyan As-Sawri berdoa. Dan waktu tu, waktu dia jadi tok khatib, ada pula khalifah mari duduk barisan depan, saf depan. Dia khutbah tok khatib. Dia berdoa tuan-tuan dalam doa khutbah tu. Dia kata apa? Innama ahlaka fir'aunu Haman wa Hamanu Fir'aun. Doa pemerintah tu ada. Ya Allah, kau selamatkanlah pemerintah-pemerintah kami ni wahai Allah. Kau selamatkanlah raja-raja kami wahai Allah. Kerana wahai Allah, innama ahlaka fir'aunu Haman. Sesungguhnya kamu wahai Allah mencelakakan Fir'aun kerana Fir'aun ada penasihat jahat yang bernama Haman. Wa Hamanu Fir'aun, dan kamu wahai Allah pernah mencelakakan penasihat jahat bernama Haman kerana penasihat jahat ini sentiasa mengampu pemerintah jahat seperti Fir'aun. Kau selamatkanlah menteri dan juga raja wahai Allah. Tunduk tuan-tuan khalifah waktu tu. Tunduk, nangis dia. Kemudian tuan-tuan, menteri pula mangkit marah. Menteri ni memang jahat kadang-kadang. Dia terasa. Bila habis khutbah tu, habis selesai semayang, menteri mengamuk. Doa kamu syekh, doa kamu tuan guru tak kena. Kamu tak hormat raja. Kamu tak hormat sultan. Kamu tak hormat khalifah. Depan-depan hang balun. Tak ada adab.
Maka mangkit khalifah, dia backhandnya menteri dia, tuan-tuan. Dia backhand. Kalau ada raja macam tu, tuan-tuan, merah muka Najib. Kalau ada macam tu, merah, tuan-tuan. Dia mangkit, dia baru nampak. Innama ahlaka fir'aunu Haman wa Hamanu Fir'aun, kata raja ni. Sesungguhnya Allah celakakan seorang raja bernama Fir'aun kerana ada penasihat jahat bernama Haman. Dan ingat kamu wahai penasihat, jangan jadi penasihat jahat seperti mana Haman, kerana dia juga dicelakakan Allah kerana mengampu raja walaupun benda yang salah. Ni baru betul. Sebab tu doa ulama sebut, pada siapa paling utama nak tuju doa? Kamu doalah pada ni. Kalau mereka baik, maka semuanya baik. Mana nak doa macam mana? Ya Allah, kau tukarkanlah kerajaan di Malaysia ni. Itu. Sebab tu doa pun susah lambat, tuan-tuan. Pun nak bertobat ni, tengok gaya ni. Nak mudah, tuan-tuan, baik, tukar pemerintah. Baik, insya-Allah. Sebab tu hadirin yang saya kasihi, sebab tu Nabi SAW, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi sebut, kata Nabi SAW, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia taat pada Allah. Barang siapa ingkar derhaka padaku, maka dia sama derhaka ingkar pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni hujah pada Kasim Ahmad. Suruh dia buka buku, tak suruh buka kitab Sahih Bukhari, dia tak akan buka. Suruh dia buka Mustika Hadis, Muqaddimah jilid yang pertama, diterbitkan oleh Jabatan Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Waktu ni Perdana Menterinya ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. So dia tengok, hadisnya ada. Waktu hadis ni, kitab ni Mustika Hadis, bukan syekh-syekh besar yang tulis, tapi tuan-tuan dia dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Waktu tu Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bukan apa-apa, bukan politik, saya sebut kitab ni. So dia buka kan. Kalau suruh sebut hadis, dia kata sunnah ni bukan rujukan, apa nak rujuk. Daah ni memang hadis, tapi dikeluarkan oleh bapa nama dia siapa? Tun Dr. Mahathir. Ni Jabatan Perdana Menteri yang keluarkan. Mungkin mudah dia boleh buka. Turuh dia buka muka surat 40, hadis yang ke-7. Hadis yang kita baca tadi, ada syarah ulama, yang ulama masukkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala sebut apa? Apa segala yang dibawa oleh Nabi SAW, maka hendaklah kamu mengambilnya. Taat apa yang Nabi SAW bawa. Apa yang Nabi suruh, wajib kita ambil, wajib kita taat. Apa yang Nabi SAW tegah larang, maka wajiblah kamu fantahu, jauhkan diri kamu daripadanya. Makna Allah Ta'ala suruh ikut Nabi SAW. Macam mana pula tuan-tuan? Tuan-tuan jenis ni tak payah berdebat dengan dia. Tak payah buat perdebatan. Orang macam ni tak layak debat pun, tuan-tuan. Kalau kita boleh sediakan ruang perdebatan, seolah-olah kita meraihkan pandangan bodoh dia tu. Benda ni tak payah debat, benda usul, asas sangat. Jawapan dia, tuan-tuan, tangkap, bunuh-buang senang. Tangkaplah, sumbat dalam penjara, selesai. Tak payah bawa pi pisang. Tak payah raih, tuan-tuan, nak buat apa berdebat? Ni budak tadika pun tahu hadis ni rujukan. Nak berdebat apa? Kita panggil ulama-ulama hebat ilmu hadis, ulama-ulama pakar nak berdebat dengan dia. Buat apa? Buang karat. Dia ni bukan reti apa, tuan-tuan. Dia ikut logik akal kepala otak dia, tuan-tuan. Dia ahli UMNO. Dia tengok YouTube, dia mengaku kan saya tu. Baik hadirin sekalian, saya tak apa dah. Lepas ni malam ni saya nak balik ke Perak. Apa-apa jadi, saya tinggal hampa lah. Baik hadirin yang saya kasihi. Sebab tuan-tuan esok ada 1-2 lagi program, jadi saya pun tak boleh nak lama hadirin sekalian. Sebab hari ni kami semata-mata daripada Perak. Sebab sayang sangat kepada Abang Makno ni, takut dia merajuk dengan saya mari tuan-tuan. Walaupun program pagi tadi ni ada ijtimak di sekolah tu, di pondok tu.
Dia habis baru tu, selesai hai sekolah, hai bangunan apa semua tu, baru mari sini. Tapi tak boleh nak duduk lama, hadirin sekalian, sebab esok ada 2 lagi program. Satu, kami kena bentangkan tentang bab hudud ni. Kemudian yang kedua, kami ada program pengurusan jenazah. Yang tuan-tuan, program pengurusan jenazah ni, kita masuk ke masjid-masjid, surau-surau UMNO. Ngaji tak mau, kuliah tak mau mai. Program pengurusan jenazah, dia mai ramai. Makna dia takut mati. Sungguh tuan-tuan, buat program pengurusan jenazah ramai. Pakai baju tuan-tuan, Allah, pengurusan jenazah. Saya sebut tuan-tuan, bakar jenazah sekalian. Marah Allah. Apa ustaz cakap macam tu? Yalah, bakar jenazah kita ni, ingat mampu sikit. Dan tuan-tuan, depa ni jahat tuan. Kita doa mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah. Sebab apa saya sampai kata jahat? Baru-baru ni saya sendiri tuan-tuan pergi buat report polis. Kita buat report polis sebab tuan-tuan ada wanita UMNO. Dia bukan muslimat UMNO, tak apa sedap ni ya. Wanita UMNO ambil pamphlet sekolah kami, pergi ketuk pintu rumah ke rumah buat kutipan. Dia kata, Ustaz Syakirin, tempat Ustaz Husin, suruh tolong buat kutipan. Anak yatim kat sekolah tu dah tak ada makanan. Dah berapa hari tak makan. Guru-guru dah berapa bulan dah tak bayar gaji. Tu bangunan terbengkalai. Jadi saya berkorban lah. Walaupun ideologi politik tu berbeza, tapi sebab anak yatim ni saya buat lah. Dia kutip duit. Orang main bagi tahu. Saya pergi ceramah, ada forum di Manjung. Habis forum tu saya makan, dia kata, Ustaz, baru ni ada wakil seorang perempuan main kutip derma. Kata, kutip derma kat mana? Dia main rumah, tunjuk pamphlet sekolah. Betul ke? Betul, saya tengok muka Ustaz yang bagi, haji bagi berapa? 400 ribu. Saya kata, bawa main balik. Punya jahat tuan-tuan. Saya tengok, tanya orang kampung dia, habis semua di rumah dia pergi, sampai ke Manjung. Tuan-tuan kalau pernah sampai Pantai Remeh ke Manjung, jauh tuan-tuan. Habis dia kutip duit. Kalau dia bagi tuan-tuan, Allah siap bangunan sekolah saya. Tapi rembat kat dia. Dengan fitnah pula, budak tak makan, la ilaha illallah. Ini jahat, perempuan ni jahat. Dia wanita UMNO. Itu. Wallahi, tu tanya. Perawi belakang. Ada orang. Ayo buat report polis. Lagi polis bagi tahu, telefon, Ustaz, kami tak boleh ambil tindakan. Kata pasal apa? Dia dah guna nama sekolah, dia dah tipu orang macam tu. Dia kata, boleh kami ambil tindakan, tangkap dia apa semua ni, kecuali orang yang bagi duit tu sendiri buat report. Takkan kita nak pergi suruh orang pula. Tu susah sangat, pergi cari beberapa penumbuk, selesai aku. No? Macam tu. La ilaha illallah. Teruk tuan-tuan. Macam-macam hai. Tempat kami tu macam-macam hai. Sebab tu hadirin sekalian, pokok ni jahat. Doa mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, bila jadi Kes Kasim Ahmad ni, betul mentahkikkan, mentasrihkan memang pokok ni jahat. Jahat sungguh pokok ni. Bila tempat kami ni sebut Kasim Ahmad, marah. Dia kata, tu nak sebut Tuan Mahdi, tu nak sebut Tuan Mahdi, nanti lu orang sebut Kasim Ahmad dulu. Dia faham cerita tu. La ilaha illallah. Nak tahan apa tuan-tuan orang hina Nabi pokok ni? Gila. Sebab tu hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berkati. Minta maaf banyak-banyaklah. Sempat baca satu hadis sahaja malam ni, dan tuan-tuan insya-Allah bulan depan kita jumpa lagi. Insya-Allah kalau Allah Taala izinkan tuan-tuan hadirin sekalian, marilah melawat tempat kami. Tuan-tuan, tempat kami ni ijtima' tiap-tiap minggu. Saya tuan-tuan tak mari sini, tuan-tuan marah. Tuan-tuan tak pernah sampai tempat saya lagi. Abang Makno? Abang Makno tak marah. Dia pesan awal, Ustaz boleh mari tak? Kalau tak boleh main, dia nak cari ganti. Abang Makno ni bagus, very sporting. Ustaz pula jenis kaki Epsa dia punya. Dia ni bagus tuan-tuan hadirin sekalian. Dia mari tempat kami tiap-tiap minggu. Tuan-tuan, ada sahabat kita ni daripada Puchong. Dia naik motor tiap-tiap Sabtu dia sampai. Naik motor tiap-tiap Sabtu dia sampai. Ngaji tuan-tuan. Habis tu pium dia patah balik Puchong. La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan kita malu ada kereta tak mau mai. Bukan tuan-tuan lah, saya lah nak mari ke sini. Malu kereta ada, orang tolong bawa pula. Lah ni tuan-tuan orang tolong bawa dah. Lah ni tak larat dah saya nak bawa tuan-tuan. Program penuh sangat, dok langgar orang bawa dah hari ni. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Apa pun tuan-tuan, macam biasa saya ni, sebab bangunan saya ni tak siap lagi. Faham? Faham. Hasrat nak beli bah tuan-tuan. Tapi nak beli, kalau tak dapat bah pun, dapat van sebiji 2 pun jadilah. Sebab kami nak pergi Jumaat tuan-tuan, berangkut 7-8 kali.
Lo ni tuan-tuan, saya tak boleh dah memenuhi kehendak permintaan orang untuk khutbah Jumaat. Sebab kalau tak ada kereta saya, memang budak-budak ni susah sikit nak pergi Jumaat. Jadi tuan-tuan duk berulang 7-8 kali duk berulang, tuan-tuan duk bangkut-bangkut. Balik tak apalah, ada 2-3 biji kereta orang tolong, kesian, tolong hantar tuan-tuan. Dah lah tuan-tuan, itulah masjid paling dekat tu, masjid tu lah. Ada kereta sedap sikit, kalau tuan-tuan sumbang sedekah duit lebih sikit, boleh beli bah elok sikit ke, van sedap sikit ke tuan-tuan, van besar lah, jangan van kecil sangat. Apa ni, bolehlah pergi cari tempat Jumaat sedap-sedap sikit, anak murid kami nak dengar. Biar hadirin sekalian, biar nak buat macam mana. Jadi cerita ni untuk kami minta sumbangan. Bangunan kami ni tuan-tuan, tingkat 2 tu kelas dah guna dah, tapi tuan-tuan masih lagi bawah tu tak siap. Terpaksa tuan-tuan guna dalam keadaan bangunan tu tidak sempurna siap. Dan tuan-tuan, saya ucap terima kasih tuan-tuan antara penyumbang-penyumbang yang sangat komited, tak pernah tuan-tuan tak bagi pada saya. Cuma tuan-tuan tak mau bagi banyak-banyak ya. Ada seorang dua yang bagi banyak-banyak. Kalau semua bagi banyak-banyak, saya tak minta dah kat tuan-tuan. Nah, Ustaz dah kata apa? Ustaz ni tiap-tiap bulan main minta-minta. Hampa bagi tak banyak, saya minta lagi ya. Tak cukup lagi. Tuan-tuan, kalaulah kita menjadi penghuni kubur di saat yang pertama dalam kubur. Kalaulah hari ini kita jadi penghuni kubur saat pertama kita dalam kubur, maka tuan-tuan mesti akan sebut alangkah ruginya waktu Ustaz Syakirin minta sumbangan, kami tak bagi sumbangan. Tuan-tuan akan tahu dalam kubur betapa besarnya bantuan sumbangan itu datang. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sumbangan yang kita bagi ni, dia akan berhujah di hadapan Allah di akhirat. Wahai Allah, dulu aku hina, tapi Tuhan aku, harta ni akan bercakap depan Allah, wahai Allah, dulu aku hina harta yang hina, tapi Tuhan aku ni muliakan aku dengan sedekah. Wahai Allah, kata harta, dulu aku jauh dengan kamu, tapi Tuhan aku ni mendekatkan aku dengan kamu dengan sedekah yang dia keluarkan. Wahai Allah, dulu aku kecil, tetapi Tuhan aku ni membesarkan aku, darjat aku sebagai harta dia, kerana dia sumbang ke jalan Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, kau muliakan Tuhan aku ni. Wahai Allah, kau besarkan Tuhan aku di hadapan kau, dan kau dekatkanlah Tuhan aku di hadapan kau. Ni harta hadirin sekalian. Sebab tu tuan-tuan, hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Minta maaf banyak-banyak nak tuan-tuan kalau terkasar bahasa. Tidak ada kita tuan-tuan tujukan kepada yang hidup atau yang mati, melainkan kita hanya tuju kepada Kasib Ahmad dan Tun Dr. Mahathir sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا صالحين حمدا ذاكرين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أهينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا الله يا أكرم الأكرمين يا الله يا مجيب السائلين يا الله يا أجود الأجودين يا الله يا خير الناصرين وانصرنا يا الله فإن
فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.